Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah pada kali ini kita akan bercerita lagi tentang atau mengambil sebuah berita yang sangat menarik, yang sangat orang banyak terfokus kepada berita ini, iaitunya kluster terbesar di Masjid Sri Petaling dulu itu diisytihar tamat semalam. Wah, ini menjadi kabar gembira ya bagi kita yang ada di Malaysia ini, apalagi warga negara Malaysia, karena kita sama-sama tahu dulu bahawa di Malaysia ini mempunyai banyak-banyak kluster, dan salah satu kluster yang paling besar itu adalah kluster Masjid Petaling. Alhamdulillah ya. Tahniah kepada kita bersama, terutama kepada frontliner, semua kerajaan yang terlibat, semua agensi yang terlibat, dan juga kepada kita semua. Alhamdulillah, keadaan ini semakin baik, keadaan ini semakin pulih. Mudah-mudahan keadaan ini semakin pulih dan kita memang betul-betul bebas daripada COVID-19 ini ya. Dan kalau kita lihat kes semalam itu, bahawa di sini disebutkan, wah, ada telur ya, kos tempatan kosong. Alhamdulillah. Sedangkan itu ada 3 kes terbaru itu dari yang datang dari luar negara, dan kumulatif kes itu 8,677. Kes sedang dirawat itu 70, kes sembuh harian 5, jumlah discharge 8,486, jumlah kematian 121. Tapi lagi-lagi semalam adalah kes tempatan kosong. Tahniah kepada kita bersama. Tahniah ketika saya lihat berita semalam itu bahawa kerajaan bagi tahu dan isytihar kes tempatan kosong. Lagi-lagi ditambah dengan berita yang menarik tadi tentang kluster terbesar di Malaysia ini, Masjid Sri Petaling itu pun ditamatkan. Alhamdulillah. Seronok kita rasanya. Apa yang kita buat selama ini, apa yang kita perjuangkan demi hilangnya COVID-19 ini terbayar sudah, dan kita pertahankan. Kita belum menang lagi, tapi hampir pada titik-titik kemenangan. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, saya akan bawa kita bersama kepada satu isu yang mana 2 atau 3 hari ini semakin terngiang di telinga kita bersama, apalagi warga Malaysia atau orang-orang yang ada di Malaysia. Isu ini atau masalah ini pasti tidak asing lagi ya, iaitunya tentang Al Jazeera. Aduh, di tengah ada berita baik yang seperti ini, ada pula yang macam ini. Tapi tidak masalah ya, inilah kehidupan. Hidup ini tidak akan selalu senang, pasti ada susahnya. Hidup ini tidak akan selalu manis kan, pasti akan ada pahitnya. Dan apa perkembangan berita Al Jazeera ini, bahawa semalam itu PDRM telah menghantar notis hadir supaya Al Jazeera ini beri keterangan. Dan kita lihat beritanya ya. Polis menghantar notis memanggil 4 individu dari bahagian berita Al Jazeera di Kuala Lumpur untuk hadir memberi keterangan siasatan berhubung dokumentari mengenai cara Malaysia menangani pendatang asing tanpa izin dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Mereka ialah pengarang, penyunting, wartawan dan juru kamera agensi berita antarabangsa berkenaan. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Deputi Komisioner Mio Faridal Atrash Wahid berkata, pihaknya sudah menghantar makluman bagi memanggil wakil Al Jazeera untuk siasatan lanjut. Jelas beliau, mereka dijangka hadir untuk memberikan keterangan untuk membantu siasatan sama ada minggu ini atau minggu depan. PDRM menerusi Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga sedang giat memburu Rehan Kabir yang mengeluarkan kenyataan dalam video berkenaan. Setakat ini, polis sudah menerima 5 laporan berkaitan isu berkenaan. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana menyiarkan berita fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan rangkaian perkhidmatan secara tidak wajar. Al Jazeera, oh Al Jazeera. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan mereka yang terlibat tadi itu datang untuk beri keterangan supaya masalah ini cepat selesai ya. Karena apa-apapun, setiap negara pasti ada peraturan tentang imigrasi ini. Dan berkenaan dengan parti yang ditangkap masa PKP itu, ya tujuannya baik ya, supaya nanti parti ini jangan merajalela ya. Karena PKP ini semua orang ada di rumah, tapi nanti parti-parti ini
mereka pun pula berkeliaran kan susah jadi tujuannya memang sangat baik ya. Tapi apa-apapun semoga masalah ini cepat selesai ya, karena ini sudah menjadi isu internasional dan mudah-mudahan mereka yang terlibat ini mereka cepat datang untuk berikan keterangan. Dan sekarang kita ke poin yang utama kita, iaitu tentang kluster terbesar yang diisytihar tamat oleh kerajaan semalam. Wah, alhamdulillah, walaupun ada masalah-masalah seperti tadi, tapi hati kita sejuk mendengar dengan ada berita yang baik seperti ini. Sekarang kita akan lihat beritanya ya. Selepas 4 bulan dikesan, kluster terbesar perhimpunan di Seri Petaling diisytihar tamat hari ini susulan tidak lagi merekodkan kes aktif COVID-19. Kluster yang dikesan susulan satu perhimpunan keagamaan di Kuala Lumpur Februari lalu telah menjangkiti 3,375 orang dan mengakibatkan 34 kematian. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes positif COVID-19 pertama kluster itu dilaporkan seminggu selepas perhimpunan berakhir, iaitu kes ke-131 dan kes ke-136. Sebanyak 17 subkluster dikesan daripada kluster itu yang dikesan di 7 negeri, membabitkan 2,550 warga negara dan 825 bukan warga negara dari 28 negara. 4 bulan telah berlalu sejak kluster ini mula dikesan dan hari ini tamatlah tempoh 28 hari sejak kes terakhir kluster ini dilaporkan, iaitu kes 8,367 pada 11 Jun 2020 yang lalu. Hari ini sememangnya merupakan hari yang amat bermakna bagi negara yang telah kita mengharungi bersama. Pencapaian ini merupakan kejayaan bersama bagi Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi lain yang telah bekerjasama melalui tindakan bersepadu dalam segala pendekatan bagi mengawal dan memendung penularan jangkitan COVID-19 dalam kluster ini. Tambahnya, sejumlah 1,353 kes positif dikesan daripada 17 subkluster dengan yang tertinggi ialah kluster Kampung Sungai Lui dengan 211 kes dan kluster Pasar Borong Kuala Lumpur dengan 204 kes. Kes discharge terakhir bagi kluster Seri Petaling adalah kes positif ke-799 dari subkluster Majlis Perkahwinan Bandar Baru Bangi dan menerima rawatan di hospital selama lebih 3 bulan. Turut diumumkan tamat hari ini kluster Sungai Lui. Datuk Dr. Nur Hisham turut menjelaskan kes discharge terakhir bagi kluster Seri Petaling adalah kes positif ke-799 dari subkluster Majlis Perkahwinan Bandar Baru Bangi. Beliau mengalami simptom pada 9 Mac 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Permai, Johor pada 16 Mac 2020. Setelah dikesan positif COVID-19 pada keesokan harinya, beliau telah dipindahkan ke Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Keluang. Semasa di hospital tersebut, beliau telah dimasukkan ke ICU dan discharge daripada ICU pada 21 Jun 2020. Beliau telah disahkan sembuh dan akhirnya discharge daripada hospital pada 6 Julai. Tahniah kepada kerajaan Malaysia, tahniah kepada frontliner, tahniah kepada agensi yang terlibat, tahniah kepada kita semua, tahniah kepada kita semua, tahniah kepada kita semua kerana telah berjaya sampai ke titik ini ya. Tapi ingat, kita jangan sampai leka, kita jangan sampai lalai kerana perjuangan ini belum berakhir. Kenapa begitu? Karena selagi COVID-19 ini ada, maka kemenangan di depan mata ini bisa jadi buyar, bisa jadi hilang karena kita lalai. Jadi pesan saya kepada kita semua, walaupun kita di Malaysia ini hampir menang, hampir menuju ke titik kemenangan, tapi kita ingat bahawa kita masih tetap patuh kepada SOP atau protokol kesihatan. Karena dengan itu kita akan semakin menuju ke titik kemenangan, kemenangan yang diingin-inginkan, kemenangan yang diidam-idamkan oleh kita semua. Dan sekali lagi, tahniah kepada kita semua. Mudah-mudahan kejayaan ini betul-betul mendatangi kita semua. Dan pesan saya adalah kemanapun kita pergi, kemanapun kita berkunjung, jangan lupa selalu patuhi SOP dan protokol kesihatan. Dan kalau ada info-info terbaru dari penonton semua, dari teman-teman semua, mohon komen di bawah atau chat saya di Facebook atau IG, mungkin bagi linknya atau bagi videonya supaya nanti saya reaction untuk pada video-video yang akan datang. Terima kasih telah menonton video saya ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selamat daripada COVID-19 ini. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.